A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah, alhamdulillah semua alhamdulillah. Malam ni Allah telah beri kita kesempatan untuk kita bersama-sama dalam pengisian untuk sesi katibah kita, insya-Allah secara online. So ini adalah katibah muntasib yang anda rasa dihadiri oleh ikhwah akhwat muntasib mainly dari sekitar Selangor. Wallahu alam, adakah mungkin ada juga yang disertai oleh AAT yang lain, wallahu alam. Tetapi mainly ana yakin adalah dari kalangan muntasib, insya-Allah. Jadi sebelum diteruskan perkongsian malam ni, insya-Allah sekadar nak tengok semampu mana, especially yang berada dalam Google Meet ni lah, adakah mampu untuk respon. So ini sekadar soalan-soalan lontaran, soalan yang sepatutnya tak susah untuk dijawab. Just nak tengok adakah muntasibin seluruh Selangor ni mampu untuk menjawab dengan pantas lah. Pertamanya, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cemerlang, masya-Allah. Alhamdulillah. Semangat. Dalam keadaan semangat semua. Semangat. Okey, roughly 5 saat juga untuk ambil masa. Okey, boleh nyatakan kawasan mana, dari mana kawasan antum masing-masing? Ada daripada Serdang, Ampang Jaya, Gombak, Shah Alam, Hulu Selangor, Sepang dan insya-Allah. Dan seterusnya semua ready untuk mula? Insya-Allah. Jiran tu nama kawasan gitu. Ready, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. So rata-rata, walaupun yang respon ni mungkinlah dalam 10% daripada semuanya. Anda baca respon kat mana? Anda baca dekat chat dalam Google Meet ni. Kalau yang dari YouTube tu memang anda tak mampu nak tengok lah. Anda guna laptop ni dah penuh dah skrin ni. So nak tengok slide tu lagi. Okey, insya-Allah. So tajuk malam ni, untuk sesi kita malam ni adalah, anda rasa mungkin antum dah tengok pun posternya. So tajuknya ialah tatkala Al-Banna menggagaskan katibah. Tatkala Al-Banna menggagaskan katibah. Now, bila tajuk ni anda pilih, memang dalam sangkaan anda akan menimbulkan beberapa persoalan lah, kan? Kenapa tajuk ni? Dari mana datang tajuk ni, kan? Ada dalam silibus ke tajuk ni? So itu soalan-soalan yang within expectation lah sebenarnya. Nak tak pasti sejauh mana antum tertanya soalan sebegitu. Ni tajuk apa ni, kan? Kenapa macam bukan tajuk untuk katibah je, kan? Walaupun nama katibah ada di situ. Secara umumnya anda pilih tajuk ni sebagai satu mind setting umum lah untuk kita berkatibah. Bukan hanya untuk berkatibah malam ini, tetapi untuk katibah seterusnya juga, sepanjang hidup kita sebagai muntasib onwards, insya-Allah. So ana yakin pada pandangan ana ini adalah antara mindset yang penting. Walaupun ana yakin juga ramai daripada yang menghadiri katibah malam ni amat familiar dengan apa yang nak disampaikan. So bagi antum, insya-Allah dia sebagai satu refreshment, satu tazkirah dan juga satu muhasabah, insya-Allah, untuk sejauh mana kita telah menjalani katibah ni sepanjang ni, menepati apa yang diharapkan ketika mana katibah ini digagaskan. Bagi yang mungkin tak familiar juga, mungkin ada, wallahu alam, mungkin ada muntasib yang baru dan sebagainya, diharapkan ini satu mind setting yang akan membantulah untuk ke depan, insya-Allah. Okey, so itu mengapa tajuk ni dipilih. So ada yang tanya, tajuk ni dari silibus ke? Kalau antum tengok silibus
Wallahu alam, ana tak pasti sejauh mana antum semua, kalau antum muntasib telah tengok silibus muntasib, especially silibus dalam manhaj 2020 yang terbaru ni. So kalau antum tengok dalam silibus tu memang tak adalah tajuk ni kan. So orang tanya tajuk ni ada dalam silibus tak? Jawapannya tidak. Kalau orang tanya tajuk ni ataupun konten ni ada dalam manhaj ke tidak, jawapannya ya. So dia ada dalam manhaj tapi tidak ada dalam silibus. Okey. Ana harap antum pun dah faham lah apa beza antara manhaj dengan silibus. Now, satu lagi ialah dalam realiti semasa, orang kata the new normal, macam-macam pun berubah, termasuk cara kita menjalankan wasilah-wasilah kita. So satu aspek juga ialah of course aspek-aspek teknikal kita ni memang kita tidak dapat nafikan. Kita berhadapan dengan new normal. Maknanya technical wise wasilah-wasilah kita pun jadi dalam bentuk yang new normal. Tetapi adakah intipati dia, maqasid dia, ahdaf dia dah jadi new normal juga ataupun masih kekal dan masih tetap dalam intipati yang asal. So dekat situ mungkin kita nak refresh balik lah kan. In the first place, katibah ni apa benda dan sebagainya, dan apa ahdaf dia dan sebagainya. So hopefully walaupun technically perjalanannya berbeza, tetapi ahdafnya masih kekal sama, hopefully insyaAllah. Okay, so ana harapkan pihak yang berkenaan boleh bagilah link YouTube dan sebagainya. Ana tak sempat lah nak tengok, nak reply. Okay, so berbalik kepada persoalan ini, katibah ni apa sebenarnya? Apa sebenarnya katibah ni? Kan, walaupun sebenarnya kita dah lalui katibah ni, tapi kalau ada orang tanyalah, katibah ni apa sebenarnya? Adakah kita boleh jawab? Kita, setiap individu kita ni. So again, respon sepantas mungkin. Ni bukan test, bukan quiz, tak ada hadiah dan tidak ada iqab, tidak ada denda. Sekadar nak tahu sepintas lalu. Kalau nak tanya je, nanti terus nak tulis apa yang terlintas. Nyatakan apa sahaja yang terlintas di kepala bila disebut word katibah. Kalau nak sebut katibah, apa yang terlintas? Boleh nyatakan? Okey, tidur, menarik, perkumpulan, qiyamul, perkongsian geng, berkumpul, reconnect, ada disiplin, ruhi, qiyam, tazkiyah, bersama akhwat. Okey, tu akhwat lain tulis tu kan. Ramai-ramai sembang, menarik. Ala tarikat, lagi menarik. Okey, interesting. Sekadar nak tahu apa yang tergambar di kepala antum lah kan. Walaupun tidak ada syarahnya kat situ, so ana pun tidak akan katakanlah betul tidak betul, dan bukan itu poinnya pun. Ana just nak dapat gambaran apa yang terlintas bila kita sebut word tersebut. Now, so untuk itu insya-Allah malam ni kita akan revisit bagaimana katibah ni come into existence, dan bila sebut katibah ni dalam konteks apa yang Al-Banna set up dalam ikhwan itulah, dalam wasilah yang kita lalui ni. Bukan kita nak cakap word tu sendiri dalam bahasa Arab, tapi dalam konteks yang kita tahu katibah salah satu wasilah dalam ikhwan tu sendiri insya-Allah. But before that, sebelum itu kan, beberapa persoalan yang ni jawab spontan je lah, ya, tidak atau sebagainya. Adakah usrah telah wujud sejak awal Ikhwanul Muslimin? Bila Al-Banna gagaskan ataupun mula jamaah Ikhwanul Muslimin tu, antum rasa adakah usrah bermula dari awal lagi? Ataupun ada kata tidak, ya, lagi tidak. Of course, ana tahu sebahagian antum memang dah dengar benda ni, so antum memang menjawab berdasarkan ilmu yang antum ada. Cumanya biasanya bila ana tanya ni, ana agak interested untuk tahu siapa yang tak pernah dengar tu, assumptionnya apa kan. Okey, ada yang dah tulis pun kat situ. Tahukah anda Ikhwanul Muslimin tidak bermula dengan usrah, tapi bermula dengan katibah? Tahukah anda? Tahu? Tidak? Ya? Tidak? So okey, so interesting. Ada yang tak pernah dengar ataupun tidak tahu. So sekarang ni tahulah. Bila anda sebut ni, maksudnya itu fakta lah. Itu faktanya. Faktanya bila Ikhwanul Muslimin bermulanya itu
Dia tidak bermula dengan usrah, dia bermula dengan katibah. Jadi apa maknanya semua ni? Kan? Oh, so dia orang tak usrah ke dulu awal-awal? So apa maknanya? Tu pernah nak tanya. Okey, kalau nak tanya, okey, dia tak bermula dengan usrah, dia bermula dengan katibah. Katibah ni bermula tahun ke berapa tertubuhnya ikhwan, antum tahu tak? Lebih kurang. Kalau agak-agak pun lebih kurang. Masa tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Kalau yang tak tahu dia bermula dengan katibah, memang mungkin tidak tahulah. Tapi kalau yang tahu tadi, ada kata yang dah tahu, ini tahun ketiga. Ada lagi? 5. Oh, ni macam bidding war ni. Ada lagi? 6, 7, 8. Okay, tak apa. InsyaAllah nanti kita boleh revise benda-benda ni. Tapi based on jawapan tadi, Ana rasa ada yang memang tak pernah dengar info ni. So insyaAllah hopefully ada benda yang baru untuk antum lah malam ni. Bagi yang dah tahu, insyaAllah kita refresh untuk muhasabah. Okay, reference utama biasanya bila kita nak tahu benda-benda sebegini dalam sejarah Ikhwanul Muslimin itu sendiri, kita ada himpunan risalah, himpunan risalah Imam Hasan Al-Banna, ataupun dalam bahasa Arabnya itu Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna. Tu anda baca yang gambar belah kanan tu, ataupun belah kiri tu pun boleh baca juga sebenarnya. Cumanya sebab dia khat dia tu jadi bulat tu, mana mula mana akhir dia kan. Mula dia kat bawah tu kot, Majmu'ah. Dia mula dari bawah ke atas kot, Majmu'ah Rasail Hasan Al-Banna. Baru try baca rupanya malam ni. Kalau nak tanya soalan ni, risalah pertama yang Al-Banna keluarkan ataupun hasilkan berkenaan dengan manhaj ikhwan, agaknya risalah apa? Siapa tahu? Al-Banna mengeluarkan banyak risalah kan. Bila sebut himpunan risalah tu, maknanya banyak risalah dalam tu. Dan ana yakin antum dah familiar dengan beberapa risalah yang biasanya basic yang kita cover Da'watuna, ila ayyi syai' nadu'un nas, apa lagi? Mungkin risalah ta'alim, familiar juga. Ada share slide ke? Sekejap, antum yang lain nampak kan? Ana sedang share slide dari tadi. Yang lain nampak ke? Nampak. Okay. So, wallahualam, kalau ada yang guna phone, mungkin kadang-kadang dia kena set dia nak tengok apa ke. Tu mungkin antum, di kalangan antum saling bantulah kot. Balik kepada soalan ni. Ada yang tahu ke apakah risalah yang pertama? Bila cakap pertama ni bukan dalam susunan Majmu' Rasail tu, tapi dari segi kronologi, dari segi time. Ada yang tahu tak apakah risalah pertama yang Al-Banna keluarkan yang cerita tentang manhaj ikhwan? Kalau nak kata manhaj ikhwan ni apa? Dari segi kronologi masanya, first risalah. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Risalah apa? Okey, apakah risalah yang pertama? Okey, kita teruskan. Risalah yang pertama dari segi kronologi. Anda rasa tak ramai yang boleh jawab ni kerana risalah ni tak famous. Dan dalam, kalau antum ada himpunan risalah yang bahasa Melayu yang belah kanan tu, anda rasa risalah ni tak ada dalam tu, iaitu risalah Al-Manhaj. Tetapi kalau antum ada kopi yang belah kiri tu, kalau dalam slide tu yang belah kiri yang ada jilid 1 hingga 4, kalau antum buka yang jilid keempat jilid yang keempat, dia ada dalam ni. Dalam ni anda rasa di jilid yang keempat ni adalah risalah-risalah yang sebelum ni tidak ada dalam Majmu' Rasail. So tiba-tiba dia masuk. Anda tak tahu apa ceritanya, kenapa risalah ni sebelum ni tidak dihimpunkan bersama dalam Majmu' Rasail. Tetapi dalam yang 4 jilid yang baru ni, kalau antum beli yang versi ni, dia ada. So dia agak nipis ni sebab dia ada risalah-risalah yang tidak ada dalam risalah yang Majmu' Rasail yang dulu. So sebab tu risalah manhaj ni bila nak cover dan bila nak cerita, ramai orang yang tak familiar. Sebab dia dalam versi lama punya Majmu' Rasail dia tak dimasukkan. So ada ceritanya anda rasa. Kerana dia agak waqi. Kalau antum baca dia memang agak waqi lah. Dia cerita tentang ketika itu. Tentang ketika itu. Kalau antum baca risalah ta'alim, dia meant to be like forever lah. Itu forever still valid. Tapi kalau dalam risalah manhaj ni, ada benda-benda yang very contextual. So mungkin 10 tahun akan datang, kita kena put in context lah. Okay, insyaAllah. So kita teruskan. Dalam risalah Al-Manhaj, risalah manhaj, kalau antum buka, ini Ana just listkan dia punya content.
Kita tak akan cover in detail risalah ni. Cumanya anda nak bawa risalah ni sebab inilah risalah yang pertama yang Al-Banna tulis, Al-Banna keluarkan berkenaan dengan manhaj ikhwan, dan apa yang kita nak tekankan malam ni terkandung di sini kan. So bab yang pertama, al-ula al-marahil, marhalah-marhalah. Apa cerita tu? Tu cerita marhalah dakwah yang kita tahulah. Al-marhalah al-ula at-ta'rif, kan. Marhalah as-saniyah at-takwin atau ad-da'wah al-khassah, kan. Kemudian bab yang kedua, sanian mauqif al-ikhwan min hayat mukhtalifah fi Misr. So sikap ikhwan terhadap kumpulan-kumpulan lain yang wujud di Mesir ketika itu. Dan yang ketiga, salisan al-matalib. Ni tuntutan-tuntutan ikhwan lah ketika itu, kan. What do we demand? Dan keempat, rabi'an, kaifa tatakawin al-katibah. Bagaimana membentuk katibah. Dan itu final chapter risalah ini. So kita akan go through sedikit nak dapatkan konteks kenapa tiba-tiba hujung risalah ni macam mana membentuk katibah. Apa konteksnya in the first place, kan. Kita akan cuba faham benda tu supaya kita akan faham, oh, katibah ni in the first place untuk itu. Dan kita boleh relate dengan apa yang sepatutnya kita buat dalam katibah. Satu soalan yang mungkin anda boleh tanya ialah, perasan tak marhalah dakwah ada 3, kan? Kenapa dalam risalah ni ada 2 je dia cerita? Ada yang tertanya tak tadi bila tengok ni? Ke antum dengar je tak fikir apa-apa? So tu saja nak tengok. Kok ada yang tertanya? Ke memang macam-macam lagi teknikal ni? Ada terdetik juga. Okey. So kita akan pergi juga. Kenapa marhalah ketiga tak ada pula ni, kan? Apa cerita ni? Sebab bahasa Arab. Tapi bukan ta'rif, takwin, tanfiz. Memang kita ambil perkataan tu ke? Kan? At-ta'rif ada kat situ, at-takwin ada kat situ, at-tanfiz tak ada. Okey. So al-ula al-marahil, so bila kita sebut marhalah-marhalah, anda rasa kita familiar dengan 3 T, ta'rif, takwin dan tanfiz. So dalam bahasa Arabnya begitu tulisannya, ta'rif, takwin, tanfiz. Kod-kod ada yang memang tak pernah tengok dalam bahasa Arab tulisan ni bagaimana. Okey, ta'rif, takwin, tanfiz. Now, apa benda setiap satu ni, bagaimana Al-Banna describe setiap satu ini. Ini description dia. So mungkin anda akan translate lebih kurang lah. Nashrud dakwah bainan nas, menyebarkan dakwah di kalangan manusia. Selari tak dengan apa yang antum biasa faham dengan ta'rif selama ni, kan? Menyebarkan dakwah di kalangan manusia. Takwin, apa dia? Istikhlas al-anasir as-salih, menyaring ada word lain tak? Boleh tak? Menyaring anasi-anasi soleh lihamli a'ba'il jihad wa damu ba'daha ila ba'd, kan? So ni basically cerita pasal kita dah tapis orang lah, untuk akhirnya kita nak train dia untuk memikul beban dakwah tu, kan. Dan kemudiannya tanfiz, wahya marhalah jihad la hawadah fi wa amal mutawasil fi sabilil wusul ila al-ghayah wa imtihan wa ibtilaan. So ini marhalah jihad yang tidak mengenal penat lah, tak mengenal berhenti. Amal yang akan berkesinambungan, berterusan di dalam jalan untuk sampai kepada ghayah, sampai kepada tujuan. Dan marhalah ni adalah marhalah imtihan, ujian, dan ibtila, ujian. Apa beza dia? Ujian lah kot, marhalah yang akan menguji, Itu adalah tanfiz, marhalah yang berterusan berjihad sehingga kita capai wawasan. However, ini adalah description. Ta'rif, takwin, tanfiz ini ada description pasal ketiga-tiga ni dalam risalah At-Ta'lim. Okay. Ini bagaimana description dia dalam risalah Ta'lim. So ini description umum yang kita akan pakai sampai bila-bila. Faham ke kalau kita cakap itu? Sebab risalah Ta'lim adalah untuk begitu, kan. So description dia umum lah, kan. Ini adalah ta'rif adalah sebarkan dakwah di kalangan manusia. Takwin adalah kita menyaring dan anasi-anasi yang cukup piawai ada untuk kita bina sebagai orang yang nak mendukung dakwah ni. Dan tanfiz ialah kita akan berjihad bersungguh-sungguh, tak berhenti, tak mengenal lelah, berkesinambungan sehingga capai tujuan. Itu adalah 3T. Okay. However, dalam risalah Al-Manhaj dia lebih kontekstual. So kita akan pergi dalam risalah Manhaj, dan anda gelapkan tanfiz tu sebab dia tak sebut tanfiz, dan kita akan tengok kenapa.
At-ta'rif. Ayat dia panjang, so ana petik keyword saja. Nashrul fikrah bainan nas. Kita menyebarkan fikrah di kalangan manusia. Atau ada sambungan dia, bla bla bla. Wa ta'rif al-qa'imin biha ila syu'b. Dan memperkenalkan siapa yang bawa fikrah ni kepada masyarakat. So, kalau antum baca, dia ada 2 KPI. KPI telah settlenya ta'rif ialah semua orang tahu fikrah yang kita bawa dan semua orang tahu siapakah yang membawa fikrah itu. Faham ke? Orang kena, oh, ini gagasannya yang dibawa dan inilah orang yang mendukung fikrah ni. Ikhwan ni kan, puak-puak tu kan. So, dan Al-Banna kata, Alhamdulillah, ketika dia menyatakan benda ni dah 10 tahun ikhwan tu kita dah capai, orang dah kenal gagasan kita dan orang apa nak kata, dah kenal juga kita yang membawa gagasan ini. Kemudian takwin, apa dia? Istikhlas fariqum mimman. Kemudian disebut 4 kriteria. Arafud dakwah wastajabu laha. Dia dah kenal dakwah ni dan dia dah istijabah, dia dah menyahut dakwah ni kan. Okey, itu kriteria yang pertama. Now kita boleh reflect, kita ada ke tidak? Dan menyahut dakwah ini. Kedua, yafhamunal fikrah haqqul faham. Dah faham fikrah ni sebenar-benar faham. Lalu apa ni? Wa yatbiqunaha ala anfusihim wa man apa ni? Yalihim tamamal tatbiq. Tak maaf kalau ada tersilap baris sebab tak ada baris kat situ. Dia dah melaksanakan atas diri dia dan juga di sekitar orang-orang di sekitar dia. Wasta'iduna lihamni a'ba'i wal bazli fi sabilillah. Dan kemudian dia dah siap siaga untuk memikul beban dakwah ni lah basically. Now, itu 4 kriteria penyaringan dia untuk fasa takwin. Kalau based on persepsi antum 4 kriteria ni, kalau orang settle 4 kriteria ni, dia marhalah apa antum agak muhib, muayyid, muntasib, muntazim, amil atau apa? Based on just description ini. Dah faham dan dah jawab dakwah tu, faham fikrah ni sebenar-benar faham, melaksanakan dalam diri dia dan orang sekitar dia, dan ready untuk memikul. 03 muntasib. Yes. So sebab itu kalau antum biasa dengan ikhwan punya tu, maknanya sebab tu dia akan consider muhib dan muayyid tu adalah marhalah ta'rif, muntasib muntazim ialah marhalah takwin, dan amil ialah marhalah tanfiz. Itu of course kalau pengklasifikasian mengikut marhalah tu lah. Anyway, so Al-Banna kata marhalah ni belum settle lagi. Okay, marhalah ni belum settle lagi. Of course ayat dia panjang lagi sebenarnya, perenggan mendescribe marhalah tu tapi anda just fokus untuk antum relate tadi. So marhalah ni belum settle, sebab tu dia tak cerita fasa tanfiz. Sebab risalah manhaj ni very working, macam dia mengadres para ikhwan di depan dia ketika itu. So bila kita tak settle lagi marhalah ni, tak payah cerita lah marhalah depan tu, kita settle dulu marhalah ni. So sepanjang risalah ni adalah cerita macam mana nak menyettlekan marhalah kedua ni. Sebab para ikhwan tu semangat, bila kita nak pergi tanfiz ni, bila kata okey alhamdulillah ta'rif dah settle lah, alhamdulillah. Takwin belum, so kita settle benda ni dulu. So lepas tu dia akan cerita macam mana nak settlekan marhalah takwin. Sebab tu cerita dia tak sentuh tanfiz lagi. Ini adalah cerita risalah manhaj. So it's very contextual. So faham okey, anda teruskan. Langkah-langkah untuk sempurnakan marhalah takwin. So ini KPI dia ataupun action plan dia ataupun timeline dia. Al-Banna menggariskan dia punya timeline, action plan. Ana tak sebut tahun sebab kalau Al-Banna dia akan sebut exact tarikh, bulan dan tahun bila nak siap setiap satu benda ni. Tapi Ana rasa itu kita tak boleh nak appreciate pun tahun-tahun tu kan. So Ana just ambil dia punya essence of flow, macam ni kita nak faham cara fikir Al-Banna. First dia kata kita kena settlekan HQ. Ini Ana wordkan ikut bahasa kita. Kita akan kena settlekan kita punya central command kita, dan dia detailkan panjang. Mursyid tidak boleh part time, kena full time. Sebab kalau antum faham Al-Banna masa dia mula berdakwah tu kan, dia basically dia bekerja lagi. Dia bekerja dan dia juga berdakwah. So from that perspective, untuk jemaah itu part time. So dia kata untuk settlekan marhalah takwin ni,
Mursyid am dah tak boleh part time dah, dia kena full time. Memang kerja dia 24/7 sebagai mursyid am jamaah. InsyaAllah kita pun begitu ke? Kita punya presiden full time kan. Kemudian dia ceritalah HQ ni kena ada apa? Kena ada job scope yang tertentu. Setiap job scope kena ada full timer juga. Ana rasa dari segi ini insyaAllah kita dah ada tu. Ana letak gambar konteks Malaysia lah. Kita ada complex scrum dan kita ada full timer kat situ dengan job scope yang tertentu. Itu first step dia. Dan dia kata alhamdulillah kita dah settle benda ni masa Albana sebut tu. Kemudian dia kata saya akan tulis satu risalah namanya Risalah Ta'alim yang akan menyatukan semua kefahaman semua penggerak dakwah yang macam at least 03 ke atas tu di sekitar di seluruh Mesir. Okey, saya akan buat Risalah Ta'alim dan kita akan buat satu katibah. Bukan buat katibah. Kita akan buat satu mukhayyam, kumpulkan semua penggerak satu Mesir, dilumatkan Risalah Ta'alim ni dalam masa sebulan. Okey, maknanya dia ada mukhayyam sebulan untuk lumat habis-habis Risalah Ta'alim sebelum semua balik untuk berperanan di kawasan masing-masing, di daerah masing-masing. Okey, itu step yang kedua, Risalah Ta'alim. Step yang ketiga, once settle benda tu, semua balik ke kawasan masing-masing, ke daerah masing-masing, set up katibah di kawasan masing-masing. Set up katibah, tu step ketiga. Start set up katibah masing-masing. Dan benchmark dia ialah until siapa tahu gambar ni? Ana tak tahu nak letak gambar apa untuk describe kat sini, tapi siapa tahu agaknya ni nak cakap pasal apa ni? Siapa tahu cerita ni? Bukan pasal Sparta. Lagi. Mungkin tak tahu. Apa nama cerita ni? 33. 300. Yes, ni cerita 300. Ana bukan nak popularkan cerita ni. Ana just Google 300. Itulah gambar yang paling menarik Ana boleh jumpa. 300. So, dia punya benchmark ialah sehingga terbentuk 300 katibah satu Mesir. Faham? Semua kena balik, start bina katibah sehingga terbentuk 300 katibah di seluruh pelosok Mesir. Bukan, kalau cerita tu 300 orang. Tapi Ana just, tu dah untuk memorize. Ada 3, Albana memang set, dia nak 300 katibah satu Mesir. Kemudian, dia cakap pasal berperanan lah. Semua katibah ni kena berperanan dalam masyarakat masing-masing sehingga mewarnai semua benda. Termasuk election, termasuk surau, termasuk JKK, apa benda semua tu lah. Termasuk semua benda tu. Maksudnya, katibah-katibah ni dah berperanan dalam masyarakat sehingga influence macam-macam. Termasuk election, termasuk apa-apa. Berapa katibah satu orang? Nanti kita akan cerita. Sebab pendetailan dia pasal katibah akan detail kat ujung nanti kalau ingat. So kita akan masuk tu ke satu katibah berapa orang. Kemudian dia kata tak cukup dengan itu, dia nak tersebar sehingga kita actually mencorakkan juga institusi-institusi besar. Sehingga media massa dicorakkan oleh dakwah kita. Tu dia punya benchmark seterusnya. So Ana cari Ana letak gambar TV Ikram kat situ. Walaupun bukan maksudnya kalau kita dah ada TV Ikram dah sampai. Maksudnya kita kena sampai menguasai ataupun mencorakkan media massa. Surat khabar, majalah, TV kita corakkan. Fikrah kita corakkan. Ni semua dalam marhalah takwin lagi. Kemudian sampai ke antarabangsa. Sampai beyond Mesir. Bila settle semua benda, all of this settle, InsyaAllah itulah tandanya kita dah settle marhalah takwin dan kita boleh melangkah ke marhalah tanfiz. Itu bayangan Albana ketika itu. So bila dia kata nak settlekan marhalah takwin tu, bukan berapa orang ikut usrah je tau. Tetapi katibah-katibah tu dah mencorak semua benda sampai media massa, sampai PRU, PRK, whatever, sampai apa-apa kan. Dah mencorak sampai ke situ. Itu tandanya marhalah takwin selesai. Dan kita boleh sembang pasal tanfiz. So kalau anda nampak tu, satu anda akan nampak lah dia ada perancangan yang detail, spesifik, ada timeline dia. Wallahualam kalau ada yang nak pergi balik tengok risalah tu dan nak kata tercapai ke tidak based on timeline tu, itu boleh bincang lah. Tu contextual. Tapi yang kita nak exhort kat sini ialah nak perasan katibah tu fungsinya dalam timeline tu macam mana. So katibah tu lah yang akan dibentuk dalam setiap kawasan untuk mencorak semua benda kat luar, kat belakang tadi. Albana expect semua katibah tu yang berperanan. So itu baru nak cetuskan lah. So katibah kita dah sampai mana? Katibah kita dah mencorak pilihan raya ke? Katibah kita dah mencorak surau masjid ke?
Ketibah kita dah mencorak media massa ke? Media Prima ke? So, itu benchmark-benchmark yang kita akan bincangkan lepas ni kalau perlu dibincangkan. Sebab anak tak tahulah tadi sebab tu anda tanya. Bila sebut Katibah antum betul bayang apa? Anak saya tak ada yang sebut media massa, tak ada kan? Of course tak ada kan? So, kita nampak masih kita dengan kita kan? Kita tak nampak fungsi Katibah tu sebagaimana Al-Banna gagaskan awal dulu. Sebab tu nak revise sirah ni, sejarah ni kan. Okey. Bila kita fokus risalah ta'lim, sebab dalam timeline tu sebelum Katibah tu ada risalah ta'lim dulu kan. So just petikan sikit pasal risalah ta'lim. Anda yakin kalau antum dah muntasib, for sure antum dah cover risalah ta'lim lah. Yang ni, yang dalam gambar ni adalah salah satu syarah. Ni satu buku yang anda tak ada kat sini, dekat pejabat. Yang satu buku tu syarah risalah ta'lim sahaja. Kan? Right. So risalah ta'lim, persoalan, antum tahu tak apa maksud risalah ta'alim? Of course risalah tu risalah lah. Ta'alim, antum faham maksud dia tak? Kan? Itu soalan pertama. Sebab bunyi ni macam majlis ta'lim kan. Ta'lim ni. So kita anggap dia macam ta'lim punya benda. Tetapi kalau antum tengok translation dia, risalah arahan ni. So dalam tu, sebab tu kalau antum baca ayat dia, ayat arahan je. Arahan sampai habis arahan. Kalau antum perasan lah, dia tak sama macam risalah lain. Inilah satu-satu risalah daripada awal sampai habis arahan. Perasan ke? Ke antum tak perasan? Ke antum tak pernah baca risalah ta'lim ni? Sebab ada orang pernah dengar daurah dia, tapi tak pernah baca sendiri. Sebab kadang-kadang daurah tu kita dah diolah bahasa ikut penyampai. Tapi kalau antum baca sendiri, dia memang arahan. Awak kena buat ni, awak kena buat ni, awak kena buat ni. Macam contohnya, rukun faham. Okey, apa kandungan dia? Okey, kita sebut satu-satu. Apa kandungan dia? Semua tahu kot kandungan risalah ta'lim. Apa dia? Cepat. Siapa nak jawab walaupun tak ada hadiah? Apa kandungan dia? Belum ada yang jawab. Usul 20. Lagi-lagi rukun bai'ah. Usul 20 dalam rukun bai'ah kan. Okey, selain rukun bai'ah, ada lagi tak? Rukun bai'ah part pertama, part kedua apa? Wajibat al-akh. So dia ada dua komponen Of course dia ada mukadimah, yang tu tak ada orang cakap Yang kedua arkanul bai'ah, yang ketiga wajibat al-akh al-amil. So mungkin kita ada alasan lah kan, kalau tak complete lagi wajibat tu kan amil punya, tu ana masih muntasib. Anyway, so dua part besarnya adalah arkanul bai'ah dan wajibat, kewajipan Kalau antum baca tu pun antum cakap pasal rukun bai'ah tu sendiri ada implikasi dia, dan kewajipan ikhwah kan. Wajib lah tu kan, kena buat lah, dia bukan cadangan-cadangan ataupun benda-benda baik kan, dia wajibat. Kepada siapa ditujukan? Kat sini kalau antum pernah baca mukadimah dia, antum tahu kepada siapa risalah ni ditujukan. Kepada siapa? Ada yang nak sebut keyword? Ikhwan, lagi dia bukan kepada semua ikhwan. Lagi apa word yang Al-Banna actually gunakan? Ikhwanul mujahid minal ikhwanul muslimin. Betul tak? Siapa yang baca mukadimah dia mungkin perasan. Akan perasan. Kepada ikhwan mujahid daripada ikhwanul muslimin. Maknanya bukan semua ikhwan muslimin. Ikhwan mujahid dari kalangan ikhwan muslimin. So dia segelintir ikhwan. So sebab tu bahasa dia, dan kalau antum baca mukadimah dia sampai habis, dia akan kata ini bukan ilmu-ilmu untuk diketahui, difahami. Ini bukan pengajaran-pengajaran. Ini adalah arahan-arahan untuk diamalkan. So dia very specific tujuan dia. So kalau kita tak baca mukadimah, memang kita tak tahu lah. Sebab tu kalau rukun bai'ah pertama apa? Biasanya orang akan tahu, faham, betul tak? Tapi apa arahan dia? Sebab biasanya kita tahu, biasa orang cerita pasal rukun pertama tu, kepentingan faham dan sebagainya. Tapi kalau antum baca, dia ada arahan dia. Kamu mesti faham Islam macam kami faham Islam. Ayat dia very specific. Kamu mesti faham Islam seperti mana kami faham Islam. Dan kami faham Islam dalam kerangka usul 20. So dia very direct instruction tu. Kau kena faham Islam macam ni dia macam tu. So ayat dia semua arahan dari awal sampai habis. Anda tak tahu antum pernah perasan ke tidak? Kalau tak, biasanya sebab kita tak baca sendirilah. Tu. So dicarangkan untuk baca kalau benda ni macam semua benda ni macam baru, dicarangkan untuk baca. Okey, itu risalah ta'alim
So kenapa dia instruct benda ni? Sebab inilah yang akan dibagikan kepada semua ikhwan-ikhwan yang akan dikumpulkan tadi tu dari seluruh Mesir untuk faham. Ini instructionnya, kita bawa balik bina katibah, dan ini juga yang akan diimplement ke bawah. Okey. Seterusnya, 3T dan risalah ta'lim. Tadi Al-Banna ada sebut pasal ta'rif, takwin, tanfiz. Okey, ta'rif, takwin, tanfiz. Soalan anak, ada tak disebut ta'rif, takwin, tanfiz dalam risalah ta'lim? Ada atau tidak? Dalam mana-mana lah. Ada mukadimah dia, atau arkanul bai'ah, atau wajibat al-akh. Ada. Kalau ada, dekat mana? Yes, dalam rukun ta'at. Semua perasan tak? 3T ni disebut dalam rukun ta'at. Kau tak perasan? So itu dah menimbulkan satu soalan. Kenapa dia muncul dalam rukun ta'at? Itu kalau anak nak tanyalah. Of course itu bukan tajuknya malam ni. So kita akan simpan ke hujung kalau ada masa lah. Kan? Seterusnya, dalam rukun ta'at, antum perasan tak perkataan ni? Dalam rukun ta'at, kalau antum baca, ada perkataan pasal katibah. Siapa perasan? Yang kita nak cerita katibah ni, dia ada sebut dalam tu. Ada Ada, memang ada lah. Perasan tak perasan? Maknanya anak assume yang jawab ada tu perasan tu. Ke ada yang selama ni tak pernah perasan? Dan kenapa? Apa konteksnya? Kenapa dalam rukun ta'at Al-Banna sebut katibah? Dan kita dalam katibah ni ada ta'at tak? Ke mana ada pernah ta'at pun? Datang je lah bila free. Ke macam ni? So kalau yang tak perasan tu boleh baca risalah ta'lim. Okey, InsyaAllah nak teruskan. Now, sebelum kita nak cerita katibah, sebab tadi awal tadi kita relatekan usrah dengan katibah. Kan kita cakap pasal ikhwan tidak bermula dengan usrah. Okey, kenapa kita sebut katibah ni? Satu, sebab kita ni tengah katibah dan kita nak cerita katibah yang kita ke depan ni sepatutnya macam mana. Kedua, biasanya ana cerita benda ni pasal usrah, sebab kalau kita nak faham usrah tu punya essence, kita kena faham katibah tu punya essence at the beginning. Sebab bagaimana katibah tu jadi usrah kemudiannya, ada ceritanya yang kita akan cover kejap lagi. Tetapi usrah tu berasal daripada katibah in that sense. So apa dua perkataan ni? Kalau ana tanya antum, apa makna usrah? Sebab dua-dua ni perkataan Arab kan. Ana yakin semua boleh jawab lah ni. Apa maksudnya? Kalau kita tanya Syekh Google, dia akan cakap family. Kita tulis usrah kat situ, dia akan berkata family. Kalau sebut family, antum terbayang apa? Boleh terbayang benda sama Kita terbayang family lah. Kalau kita tanya Syekh Google, katibah, apa maksud dia? Apa jawapan dia? Anda rasa ada yang tahu? Apakah Syekh Google akan cakap maksud katibah? Okay, masih ada belum jawab? Battalion, right? So, battalion Siapa baru tahu? Oh, katibah tu maksudnya battalion. Of course, kalau ada yang baru tahu, usrah tu family, itu biasanya wallahualam lah. Orang tak usrah pun tahu maksud dia begitu kan. Tetapi katibah ni, ana rasa tak ramai. Ada orang yang tak familiar. Oh, maksudnya battalion. Kalau Syekh Google cakap battalion. Bila sebut battalion, antum tergambar apa? Ana yakin dia akan tergambar benda ni lah. Askar lah, basically. Dan dia kalau kita sebut dalam konteks kalau anda ambil dalam ni US punya hierarchy punya group tentera yang paling kecil squad, kemudian platoon, company, battalion, regiment ataupun brigade, division and so on. So ini US lah sebab army dia besar kan. So sampai ratus-ratus ribu nanti dia akan naik kan. Tetapi battalion tu salah satu skala grouping tentera kan. Maknanya satu skala team lah, Faham So bila faham benda ni, bila tahu sebab word yang Al-Banna guna ni ada function dia dan ada reason dia. So kita tahu usrah, katibah biasa kita akan refer ini adalah wasilah tarbiyah kita kan. Betul? Family dan battalion. Tapi bila cakap tapi maksud dia family, maksud dia battalion. Adakah kita bercakap tentang program? Kalau nak tanya tu. Maksudnya kita kata wasilah kita tarbiyah kita apa? Oh, family, battalion. Ada kita cakap pasal program? Ya, tidak, mungkin. Ataupun kita cakap pasal apa?
Ada pandangan? Squad dan movement. Jawapan yang menarik. Kita kalau dalam bahasa harakinya kita akan cakap, kita bercakap pasal tanzim. Betul? Pasal penyusunan tentera lah basically. Penyusunan jundi. Kan? So apa yang tadi sebut exactly So dia menyentuh aspek itu. Faham So that's quite interesting. That's quite interesting. Sebab tu kalau Ustaz Muhaimin dia cakap, mana ada orang tanya family awak bila Mana ada orang tanya macam tu kan? Walaupun kita selalu setiap minggu tanya kan, usrah kita bila kan? Tapi soalan tu pelik kan? Sebab usrah tu usrah lah, apa pula bila ni kan? Sama juga sepatutnya katibah kan? Battalion awak bila? Mana ada soalan macam tu kan? Sebab word tu menggambarkan the group kan? Bila kita cakap liqa usrah, itu programnya kan? Okay, similarly with katibah. Alright. Dalam perubahan yang berlaku dari katibah kepada usrah, yang berubah adalah unit ataupun sel terkecil jamaah menjadi lebih kecil. Namun esensinya tak berubah. Okey, nanti tadi ada soalan katibah ni berapa orang So, katibah bila dibentuk nanti kita akan cover in detail, tapi dah halang-halang tu kita sebut ke sini Al-Banna menggariskan katibah tu 40 orang. Okey. So, kalau antum bayangkan bermulanya katibah dulu, maknanya dia punya usrah dia basically 40 orang lah. Setiap minggu dia jumpa 40 orang. Itu usrah dia orang. Ada ceritanya kenapa kemudian dikecilkan. Jadi maksudnya usrah tu satu sub unit daripada katibah. Okey. Kerana bila penekanan dan sebagainya dan banyak ikhwan ditangkap dan sebagainya, so tidak kondusif lagi untuk kumpul setiap minggu 40 orang ni. So dikecilkan lagi, maknanya setiap battalion tu akan ada sub unit, which is unit usrah tu. So itu sejarahnya. Tapi esensnya masih dibawa Esensnya masih dibawa. Sebab tu setiap minggu sub unit tu berkumpul, setiap bulan semua akan berkumpul balik satu battalion tu kan? Macam kita ni lah kan? Setiap bulan semua sekutu katibah akan kumpul balik, walaupun setiap minggu kita berjumpa sub unit grup usrah tu kan. Tapi itulah kita nak bincang kemudian. Kita berjumpa dengan katibah pun kita tak rasa dia satu battalion dengan kita kan. Kita rasa dia stranger yang terjumpa di katibah. Okey, roh sistem katibah tidak dimansuhkan, tapi unit katibah bukan lagi unit yang terkecil. Itu ceritanya lah. Sekarang ni usrah tu lah, grup usrah tu lah grup terkecil jamaah. So from there kita akan nampak fungsi dia. Kalau kita dari awal cerita tadi, katibah tu dari mana digagaskan dan pelaksanaan dia, yang kita akan tengok in detail di hujung di salaman hajj nanti, ialah satu, memang isu binaan, isu tarbiyah lah basically kat sini. Pembinaan kita, wahdat bina tu kesatuan dalam konteks pembinaan Tetapi dia ada juga wahdat intimak, dia unit sel asas jamaah dan kemudian wahdat ata', ni sumbangan, impact kita kepada masyarakat. So kalau kita faham benda ni, dia macam mana cakap sekarang ni dia dah jadi ada orang yang duduk dalam usrah, dia rasa pelik datang instruction untuk buat kerja. Dia kata, kenapa pula aku dalam usrah tiba-tiba ada arahan untuk pergi turun ke masyarakat, apa ni kan. Tetapi sebenarnya dia tu yang pelik. Kalau difaham usrah tu dari awal kan, dari awal tu memang pelik kalau kenapa usrah kita tak ada arahan untuk buat kerja sebab itu part of expectation sepatutnya. Kalau antum faham usrah atau mukatibah tu asalnya terbentuk macam mana dalam timeline tadi yang Al-Banna gagaskan so dia yang peliknya kalau usrah tu tak dapat instruction. Tapi kita sekarang ni, kita harapnya tak ada instruction lah untuk usrah kita. Kita cover bahan je. So usrah dah jadi gitu unfortunately. Okay, balik kepada risalah manhaj. Kita sebut tadi awal Al-Banna cakap pasal marhalah dan disebutkan dua marhalah tadi, dan ta'rif alhamdulillah dah settle. Takwin, kemudian dia setkan timeline tadi, apa yang akan disettlekan insya-Allah sebelum kita melangkah ke marhalah tanfiz. Kemudian yang ni kita akan skip antum kalau nak baca boleh baca apakah sikap ikhwan terhadap semua gerakan lain, sebab dia very waqi, gerakan yang ada ketika dan sebagainya. So ana rasa tak penting untuk malam ni, dan malam ni pun kita nak precisely bincang pasal katibah pun. So yang ni tak apa. Ketiga, tuntutan ikhwan. So bila kita cakap pasal tuntutan ikhwan, antum boleh baca juga kat situ apakah yang ikhwan nak perubahan dalam konteks kepimpinan negara, dalam aspek sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. So macam-macam benda yang ditarget untuk berubahnya di Mesir itu oleh ikhwan. So kalau kita faham benda tu,
dan kita faham apa cerita 3T tadi, pada bayangan Al-Banna, unit-unit katibah ni lah akan make sure benda ni jadi, kan, perubahan yang besar tu kan. Kemudian masuk yang ke ujung ni, macam mana nak bentuk katibah ni. So dah nampak gagasan, kita nak bentuk sel-sel ni untuk cukupkan orang dalam sel-sel ni, untuk kita bawa sel-sel ni merubah masyarakat, merubah negara. Macam-macam kita nak capai tadi. So macam mana nak bentuk katibah ni. So baru dia masuk detail how to takwin katibah ni, how to membentuk katibah ni. Dan kita nak cuba appreciate kat sini. Okay guys, move follow. Hopefully, ideally speaking, orang yang join Usrah Ikhwan, at least pada marhalah muntasib lah, sebab kalau kita faham tadi ta'rif tu, muhib muayyid tu memang nak cover benda yang sebelum tu kan. Maksudnya, inilah fikrahnya, ini gagasan dia. Kalau dia beriman dengan benda tu, dia kenal juga, inilah orangnya dan jemaahnya yang bawa fikrah ni, dan dia yakin dengan jemaah tu juga, baru dia akan masuk kan. Masuk ke muntasib tu lah. Bermulalah marhalah takwin tu kan. So kat situlah bermulanya pembentukan yang tip-top. Kalau Ustaz Muhaimin cakap, sepatutnya orang yang masuk 0304 ataupun muntazim ni, dia kena expect drill of disiplin yang amat tip-top lah. Sebab itu marhalah ni, itu maksud marhalahnya. Unfortunately kita agak kurang kat situ. Anyway, tu kita bincang kemudian. Dan orang nampak unit tu memang dibentuk untuk merubah. Dia bukan untuk duduk sama-sama dia orang. Dibentuk untuk merubah masyarakat dan merubah Mesir dan merubah dunia kemudian lah. Kalau kita tengok sampai ke, kalau antum ingat lagi gambar ikram Australia tadi tu, itu international level. So memang tu kan. So ideally speaking, semua orang yang melangkah ke usrah muntasib, bila dia masuk muntasib dia faham benar, itulah usrah yang Ikhwan buat dan itulah usrah yang aku nak jadi part of. So dia jadi pelik kalau dia tak nak menyumbang. Faham Sebab dah tu kenapa awak masuk usrah muntasib ni kalau awak tak nak menyumbang macam tu kan. Sebab itulah fungsi usrah ni in the first place. Alright. So kita akan masuk macam mana membentuk katibah. This is very contextual ketika itu ketika katibah tu baru nak dibentuk. Sebab tu ada benda-benda yang digariskan tu from zero sekarang ni kita takkan ada proses tu lah. Tetapi kita akan faham kan. So kat sini anda akan baca secara sekali lalu. Hopefully kita akan deras je kita baca ni. At least kita ada tergambar secara kasar, macam tu First, ni semua point-point form of bagaimana katibah harus terbentuk. Anda baca je. First, tujuan pembentukan katibah-katibah ini untuk mencetak manusia dari kalangan generasi muda Islam yang sanggup memikul tugas dakwah. Hopefully kita faham tu dan of course mirror juga dengan, sebab apa semua kat sini ni in the end dia jadi usrah maknanya usrah absorb all of this function Dan wasilah untuk tujuan ini adalah dars, pelajaran, tarbiyah ruhiyah, tarbiyah riyadiyah yang menitik beratkan kepada ketaatan, kedisiplinan, keistiqomahan, menghormati kewajipan dan kesiapan yang sempurna. Antum perasan tak semua elemen ni dalam usrah kita? Sekiranya ada elemen yang missing, maknanya usrah kita ada elemen yang missing. Dan katibah kita pun ada elemen yang missing kalau tak ada benda ni. Isu ketaatan, disiplin, istiqomah, menghormati kewajipan dan kesiapan yang sempurna. So dia bukan isu habis silibus. Bukan anda kata jangan salah faham pula, bukan anda suruh jangan habis silibus Tetapi all of those things ialah untuk bina benda ni. Kalau masih tak taat, buat apa kan? Masih tak ada disiplin, apa faedah dia? Macam itulah. Maknanya apakah output daripada yang cover semua benda tu kan? Tidak istiqamah, tak menghormati kewajipan. Okey, itu gambaran paling basic sekali fungsi usrah dan fungsi katibah. Kedua, jumlah satu katibah tidak boleh kurang daripada 10 orang dan tidak lebih daripada 40 orang. Again, ini konteks masa baru establish So balik ke kawasan, bila nak set up katibah tu jangan kurang 10 orang, tapi maksimum dia boleh berkembang sampai 40 orang. Jika satu katibah telah sempurna jumlahnya, maka dibentuk katibah kedua. Tu dia punya pembentukan batalion tadi So batalion tu paling kecil 10 orang. So kalau 2 orang tak nampak batalion lah kot 10 orang dan dia berkembang. So cukup 40 orang, okey, kena start katibah baru. So macam mana dia manage tu, wallahualam. Tapi itu dia punya guideline dia. Setiap katibah mempunyai dokumentasi khusus yang memuatkan nama-nama anggotanya, data-data penting berkenaan dengan mereka, jumlah kehadiran dan absen mereka, serta setiap orang dari mereka punya data khusus. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, setiap anggota katibah
disyaratkan telah punya hubungan dengan ikhwan muslimin. Usianya tidak kurang daripada 18 tahun dan tidak lebih daripada 40 tahun masa dia bergabung. Ia dikenali oleh anggota katibah yang lain dan direkomendasi oleh mereka semua. So untuk become part of the katibah tu, of the battalion tu, ada syarat-syarat tu juga. Umur at least 18 tahun dan tak sampai 40 tahun lagi. Dan orang dalam katibah tu, dalam battalion tu kenal. Kalau ni siapa ni kan. Tak boleh lah tu. Setiap kadir yang menjadi anggota katibah berjanji untuk konsekuen. Ni bahasa Indonesia ni ada ambil word Arab, word English konsekuen. Untuk konsekuen menunaikan perintah-perintah agama dan menjauhi larangan agama. Tu sebenarnya ayat dia panjang tapi mafhum lah kot apa saja dalam Islam ni dia kena patuh. Pada pertama kali janji dengan katibah. So bila dia join je dia ada janji dia. Juga berhenti dari semua jenis makanan dan minuman simulatif. Macam lagi. So dah tak boleh minum Red Bull, apa lagi ataupun tongkat Ali kira simulatif ke. So minuman perangsang ke apa tu dah berhenti dah. You cannot depend on benda-benda tu untuk bertenaga. Menabung untuk antisipasi kondisi darurat. So wajib semua ada tabungan untuk in case apa-apa jadi darurat. Bayar yuran bulanan kepada Maktab Am. So ini isytirakat kita ataupun sumbangan tetap kita. Berbicara dengan bahasa Arab fasih. So of course antum tahu diorang bercakap bahasa pasal kan, bahasa Arab Ami orang kata. So disyaratkan kena bercakap bahasa Arab Fusha. Berjanji belajar baca dan tulis jika belum bisa baca dan tulis. So mungkin ditajmid orang dari kalangan orang yang buta huruf. So antara syaratnya kena berjanji untuk belajar sampai boleh baca dan tulis. Tu syarat-syarat nak masuk. Kelima, setiap katibah berkumpul selama 1 malam dalam setiap minggu. Ni rekod mingguan dia. Diisi dengan berbagai agenda. Solat isyak berjemaah, latihan olahraga, makan dengan berjemaah, mengkaji permasalahan katibah, qadiyah dia, pelajari risalah ta'alim, revise risalah ta'alim, baca doa-doa maksurat, hadirkan hati, tidur beberapa jam, bangun sebelum subuh, berwuduk, tahajud, baca 1 hizib daripada Quran, bermunajat, doa, istighfar sampai subuh, solat subuh ataupun solat fajar, sibuk dengan zikir sampai syuruk, lepas tu olahraga, sarapan berjemaah, finish, habis. Itu rekod mingguan dia. Ada siapa kat sini nak angkat tangan tak? Anak-anak lah. Rekod mingguan anak macam ni. Bermula daripada isyak, olahraga, makan, kaji, salat taklim, semua tu, sampai pagi, riadah. Ada nak minta ke? Boleh mintakan nakib macam-macam lah kan? Boleh tak kita buat macam ni balik? So antum boleh bayang tak dia punya apa output dia kalau setiap minggu macam tu latihan dia kan. Keenam, katibah mempelajari konstitusi Ikhwan Muslimin dan risalah-risalah Ikhwan Muslimin, hafal risalah ta'alim, lakukan olahraga secara penuh. Anggota-anggotanya membaca Al-Quran secara khusus setiap pagi dan petang. 7. Slogan umum katibah ialah dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Dan ni petikan daripada surah Yusuf. Setiap katibah diberi nama Islam yang melambangkan makna tertentu. So dia bagi nama lah setiap grup tu kan, setiap battalion tu. Setiap anggota katibah mengenakan pakaian kepanduan pengakap ni setelah didaftar secara rasmi sebagai ahli anggota katibah dan diberi izin untuk hal itu. Dia kena sebelum boleh pakai dia punya uniform kena dapat keizinan dulu. Setiap anggota katibah berbaiat dalam bentuk bai'ah intisab. Ni muntasib ni dan melakukan sumpah terbuka di hadapan saudara-saudaranya. Teks bai'ah. Ni teks dia. Aku bersumpah dengan nama Allah untuk taat, beramal dan menjaga kerahsiaan. So itu 3 elemen dia. Sumpah dia adalah 1 memang untuk taat, 2 untuk beramal, 3 untuk jaga sir dan hazaran. Ini dilakukan setelah mengerjakan solat 2 rakaat dan istighfar 70 kali. Ini dia punya technicality lah bagaimana dia berbai'ah tu kan. Nombor 8. Untuk setiap katibah dipilih seorang nakib dengan cara tertutup dan dihadiri wakil dari Maktab Am. Of course antum faham ini masa dia nak mula maknanya tak ada usrah, tak ada apa lagi. So dia nak mula awal lagi unit-unit dia. So of course dia pilih among them lah. Kita sekarang sebab dah ada apa-apa semua tu, so biasanya cara tu memang dah tahulah marahlah mana bawa marah dan sebagainya kan. Kat sini masih among semua penggerak lah. Nakib inilah menjadi ketua katibah dan pembimbingnya sekaligus. Semua anggota katibah mesti taat kepada nakib untuk setiap 10 orang
anggota, nakib pilih wakil sebagai pembantu nakib. Faham ke? Kalau 40 orang katibah tu, so dia kena ada 4 pembantu lah. Maknanya nakib tu untuk satu katibah tu, dan dia ada 4 orang pembantu untuk setiap 10 orang. Nakib harus berkonsultasi dengan wakilnya dalam urusan katibah. Okey, tu struktur yang disusun. Kesembilan, nakib dan semua anggota katibahnya mengulang bai'ah kepada mursyid am pada kesempatan pertama kali bertemu dengannya. Ke-10, jika jumlah katibah tidak mencapai jumlah ideal pada awal pembentukannya, maka pintu masuk ke dalamnya selalu terbuka ataupun sentiasa terbuka selama 4 minggu hingga jumlah katibah terpenuhi. So, dia start kalau belum cukup 40 orang, dia akan open sampai 4 minggu untuk dipenuhkan lagi sampai 40 orang. Jika jumlahnya terpenuhi, kalau dah cukup 40 orang, cukuplah. Ataupun dah sampai 4 minggu tak cukup orang, pintunya tertutup. Maknanya, okey, katibah tu dah itulah dia. Itulah katibah tu. Setelah itu, pertemuan-pertemuan rasmi katibah dimulai. Okey, so itu formation of katibah di awal. Maktab Am beri hadiah kepada setiap anggota yang bisa hadir 40 pertemuan dalam katibah. Ni kalau kita pun ada benchmark 40 setahun kan. Kena at least. Menghafal risalah ta'lim, menguasai konstituensi Ikhwanul Muslimin dan rencana mereka, dengan diberikan kesaksian oleh saudaranya atas kesiapannya yang bagus. So bukan sekadar itu, tapi semua anggota katibah tu pun testify dia ni memang fulfill semua benda tu dalam bentuk ijazah syarafiyah ataupun piagam kehormatan yang mengubah statusnya menjadi nakib untuk katibah baru dan salah seorang dai rasmi Ikhwanul Muslimin. So kat sini kita boleh faham macam mana awal-awal dulu terbentuknya nakib-nakib yang officially boleh jadi nakib kepada katibah yang baru. So dia sendiri tu, komitmen dia dah terbayang. Memang dia hadir sampai 40 kali setahun at least. Kemudian dia hafal risalah ta'lim. Semua anggota katibah tu testify dia ni memang tip top lah. So dia boleh jadi nakib. Ini bukan hak baku, tapi diserah sepenuhnya kepada pendapat Maktab Am yang dibenarkan menarik kembali ijazah tadi. So ini dia kata once jadi nakib, bukan hak mutlak lah ni. Boleh ditarik balik hak nakib tu kan, kalau dia tak menunaikan tugasnya. Ketika anggota katibah menerima ijazah, maka ia berbai'ah untuk kali kedua. Nama dan gambarnya, fotonya dicatat di dokumen kadir-kadir amilin ikhwan. So basically kalau antum faham kat sini, ini proses untuk jadi amilin ketika itu. Maknanya daripada muntasib jadi amilin. Sebab tu kalau antum faham bila ikhwan, dia ada 3 fasa besar je. Ta'rif, takwin, tanfiz. Tapi dikecilkan jadi muhib, muayyid, tu ta'rif, fasa pertama. Fasa kedua, muntasib, tu fasa kedua. Dan amilin. Sebab tu dia nampak kat sini macam mana jadi muntasib ke amilin. So dia daripada fasa kedua ke fasa ketiga lah tu. Okay. Okay. Of course ni masa awal. Sekarang of course dia punya sistem tu makin canggih, makin sophisticated dan makin tersusun dan sebagainya. Macam kita jumpa sekarang lah. Okay. Nakib katibah berhak menjalankan proses pemberian sanksi. Sanction. Seperti mengingatkan secara terpisah, memarahi secara terbuka, memberikan sanksi ruhiyah yang sesuai, istighfar, mengerjakan ibadah sunnah, ataupun sanction financial. Ni semua bentuk-bentuk denda kepada anggota katibah lah. So nakib ada hak untuk iqab anggota katibah kalau ada kesilapan dan kesalahan. Pemberlakuan sanksi ini harus sesuai dengan keputusan Maktab Am. So dia tak boleh suka hati jugalah denda yang tak selari dengan Maktab Am punya keputusan. Jika beberapa kadir ikhwan melihat pada diri nakib hal-hal yang tidak pantas sesuai dengan kemuliaan tugasnya, maka mereka wajib melaporkan kepada Maktab Am untuk kaji. So kalau ada anggota katibah tu tengok nakib ni dah something wrong dan sebagainya, dia wajib untuk laporkan kepada Maktab Am. Itu biasanya kalau dalam usrah punya penceritaan, nak teringat lagi kalau Ustaz Atib dia tanya kan, kalau setiap ahli usrah ni tahu ke apa nombor phone YDP, ketua JKT-MI dan sebagainya. Sebab kalau apa-apa antum tahu siapa nak contact kan. Tahu ke? Semua tahu ke? Nombor kontak orang-orang yang perlu dikontak sekiranya apa-apa. Seterusnya, untuk kader yang telah menyelesaikan masa berlaku katibah berhak untuk terus bersama katibahnya atau pindah ke katibah lain sesungguhnya. Okey. So kalau dari awal tu katibah tu dia ada time frame dia. Untuk kader-kader ikhwan yang usia mereka melewati batas umur yang ditentukan, maknanya dah lebih 40 tahun, maka mereka boleh bergabung dalam katibah dengan perkecualian.
dia toleransi memakai pakaian khusus, boleh dia terpilih secara nakib dan wakil, etc. Okey, ini semua teknikal lah. Sebab kalau antum faham katibah yang dibayangkan ke situ, tugas dia besar dan sebagainya. So itu antara isu, antara faktor yang mempengaruhi benda-benda ni lah. Dan juga satu lagi ialah dia nak expand sampai 300 katibah tadi. So ni semua technicalities. Masa katibah ni berakhir setelah berjalan setahun. Okey, bla bla bla. Okey. So yang wajibnya kat situ dan lepas tu dia grad jadi nakib dan bentuk katibah baru dan sebagainya. Jadi after kita dah bincang semua benda tu, balik kepada kita balik kepada kita sebagai muhasabah buat kita sebagai awal saf jemaah. Sebab ana berbicara dengan para muntasib yang antum lah awal saf jemaah. Biasanya word tu digunakan untuk orang yang masuk kepada marhalah muntasib, masuk kepada jemaah dan antum menjadi awal saf jemaah, which is description biasanya digunakan kepada muntasib. So bila kita sebut pasal katibah dan usrah, kan, adakah dia memang jadi sebagai saf yang dibayangkan dari awal dulu, atau dia jadi sekadar program? Itu satu muhasabah yang besar yang pertama. Adakah katibah kita ni jadi program, usrah kita ni jadi program, ataupun dia jadi saf? Jadi saf tu jadi unit lah. Jadi ini aku tahu ini unit platoon aku atau squad aku, usrah tu lah, dan aku tahu battalion aku siapa. Ataupun di program yang kita datang dan pergi bertemu dan berpisah masih tak kenal, kan? Sebab kita dengar pengisian saja, kan. So itu muhasabah lah yang kita bukan nak mengomplain siapa-siapa sebab tu anak bila refer pada ayat ni muhasabah buat kita awal saf. Bila antum faham antum ni awal saf jamaah, bila kita cakap pasal jemaah, antum lah. Faham ke? Macam kita tak boleh kata, kenapa jemaah ni? Kita tak antum lah jemaah. Antum part of jemaah tu. Antum nak tunjukkan siapa dalam jemaah tu, kan? So, bila kita cakap pasal muhasabah ni, of course, okay. Anda put another reality context lah, kan? Hakikatnya memang ada orang yang diberi mas'uliyah tertentu, khusus macam contoh anak sebagai pengurusi JKTMI kawasan Gombak. Anak ada tanggungjawab yang anak kena laksanakan dan anak kena bertanggungjawab atas tanggungjawab itu. However, sekiranya ada period-period masa-masa tertentu yang either na'udzubillah cuai, or kesibukan yang melampau, or whatever it is, ahli jemaah yang lain, awal saf termasuk antum yang dalam saf jemaah yang lain, tidak mempunyai alasan untuk antum sendiri tidak melaksanakan apa yang patut dilaksanakan dan menunda jari kat orang. Now, bukan nak kata orang tu tak bersalah. Tetapi kalau, maksudnya cakap macam ni, kalau antum faham risalah ta'alim contohnya, ataupun maratib amal, kan, dalam rukun amal yang telah dijanjikan tu, kalau antum faham benda tu, tidak ada orang ikhwah ni, muntasim onwards especially, yang boleh kata, kalau orang tanya kenapa hantar tak fit ni, itulah jemaah tak buat riadah. Tidak, sebab kesalahan tu balik kepada antum, kan. Tanggungjawab itu adalah tanggungjawab antum. 10 muasafat itu adalah tanggungjawab setiap akh, kan. Kalau antum baca apa yang mana cakap, maratib amal yang pertama ialah islah nafsihi, mengislah diri masing-masing sehingga cukup 10 muasafat. So kalau mana-mana muasafat yang ana tak cukup, ana tak boleh blame orang lain, sebab itu tanggungjawab ana. Ni kita cakap especially pasal muntasib onwards, kan, sebab kita dah faham benda tu dan kita dah berikrar untuk benda tu. So similarly dengan fungsi jemaah dan usrah dan katibah, sekiranya kita rasa tidak ideal, kita sama-sama sepatutnya sumbang proaktif untuk menjadikan dia lebih ideal, insyaAllah. InsyaAllah kalau kita antara orang yang menyumbang untuk berubahnya daripada tidak adil kepada adil, insyaAllah sahamnya besar, kan? Especially kalau usrah dan katibah tu menjadi usrah dan katibah yang produktif dan kita ada sumbangan awal kat situ, mungkin berpanjangan saham kita, kan. So hopefully berebut-rebut lah untuk saham itu. Action plan, kalau titik mula awal apa? Kita tahu ta'aruf, tafahum, takaful. So ni cadangan action plan. Sebelum next katibah, sebelum katibah bulan depan, which is sebelum Christmas bulan depan, atau berapa bulan, 18 dah tak ingat. Possible lah action plan ni. Kalau anda kata, okay, semua orang, semua kita kena kenal semua anggota katibah kita. Maksudnya biasanya semua muntasib, anda tak pastilah kalau kawasan tu satu je usrah muntasib dia, itu satu halangan. Tapi kalau ada multiple usrah dan sebagainya, semua kena kenal semua anggota katibah masing-masing by the time next katibah. So ni anda just lontarkan lah. Anda tak ada kuasa untuk memaksa semua orang.
Tapi by the essence of kita memahami function dia, susah kita nak kata function dia boleh berjalan sekiranya kita pun tak kenal siapakah anggota batalion kita. Kan? Oh, di Gombak ni, siapakah batalion aku yang lain? Selain daripada ahli usrah aku ni kan. Oh, kan. Kenal tak kenal, belum tak kenal. Kan? So, make action, make initiative. Kalau kebetulan Nakib tak dengar benda ni pun boleh push, boleh ni kan. Jangan, tak apa Nakib tak dengar, Alhamdulillah. So, itu untuk kita sebenarnya, untuk kita. Kita part of sahur jemaah ni insyaAllah. Seterusnya, ni ayat yang mungkin tak kena dengan bahasa Melayu lah kan. Pelatihan disiplin setip-top yang boleh. By right, patutnya memang kita expect orang yang mengkondak katibah tu yang mengsetkan what is the benchmark of disiplin. Kan? Anda teringat masa ketua orang katibah dulu, Ustaz Hasanuddin cerita pengalaman dia berkatibah dulu sebelum balik Malaysia. Kan? Dia bawa lah cerita-cerita yang menggambarkan level of expectation disiplin katibah tu. Even if ada ikhwah tu yang memang popular, semua orang kenal ikhwah ni masuk TV, tokoh masyarakat dan sebagainya, tapi dia terlewat sampai katibah tu, denda dia sama dengan orang lain. Kan? So itu level of disiplin yang di-expect dalam katibah lah. So mungkin di kawasan kita generally biasanya jarang kita set disiplin ni. Sebab anda faham je. Biasanya di pihak tarbiyah tu dia takut nak buat benda ni kan, sebab kalau kita buat disiplin kan semua lari tak datang katibah terus kan. Itu satu concern di pihak JK. Biasanya itu concern JK lah kalau tu nak faham kenapa biasanya disiplin tu jarang diimplement. Tapi point anda kat sini ialah kalau pun benda tu tak diimplement disebabkan risau kepada orang lain, kita sendiri set untuk diri kita, sama kita yang dah faham ni, macam mana kita nak supaya kita ni terlatih kan. Jangan kita jadi mangsa keadaan sampai bila-bila tak disiplin. So ni antara benda yang anak usulkan untuk sama-sama difikirkan, dan siapa rasa memang dia nak jadi produk seperti mana yang Al-Banna berjaya buat dalam lingkungan dia dan generasi itu dan seterusnya, boleh sama-sama difikirkan insya-Allah. Wallahu alam. So ana rasa kita sampai 10.30 So ana rasa masa yang berbaki ni sekiranya ada persoalan ataupun apa-apa yang nak dibangkitkan. Of course kat sini kalau anda tengok slide ana ni daripada 48 daripada 60. So ada 10 slide lagi yang just in case kalau diperlukan lah. Kalau tak ada soalan, kalau ada yang soal berkenaan dengan benda tu, kok ada yang tanya, penting sangat ke katibah jadi macam ni? Kenapa kena sampai macam tu kan? Tak boleh ke katibah ni pengisian sahaja? So kalau ada yang tertanya benda tu, boleh dibincangkan. Otherwise, kalau ada persoalan-persoalan lain ataupun input-input lain, nak buka. And of course secara umumnya anda lontarkan soalan jugalah. Berapa ramai di antara kalangan antum yang rasa banyak benda yang dia tak pernah dengar selama ni? Tertanya jugalah, kot-kot ramai muntasib rupanya yang tak familiar dengan many of this input. Sekiranya adalah. Kalau semua biasa dengar, alhamdulillah. Ada kalau nak bercakap boleh bercakap. Kalau nak type boleh type. Yang di YouTube pun boleh utarakan soalan dan akan terus dia akan copy paste kat sini. Macam mana kita nak ketahui marhalah yang pertama itu kita sudah capai atau sehingga semua ahli terlibat dengan ni? Marhalah ta'rif kalau disebut soalan ni. Anak assume marhalah pertama tu marhalah ta'rif. Anak assume Kalau kita cakap pasal bagaimana di-describe marhalah ta'rif dalam Risalah Manhaj dan bagaimana Al-Banna kata dia punya benchmark dia dah tercapai. Dia punya benchmark tu dua. Masyarakat as a whole dah kenal fikrah ni. Maknanya bukan asing lagi lah. Maknanya dah tersebar meluas. Orang tahu, ni fikrah ni bawa. Dan orang kenal siapa yang bawa. So kalau kita nak relate dengan kita, orang tahu tak apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa sebenarnya? Apa benda? Dan masyarakat tahu ke benda tu? Fikrah Islam yang dibawa ni. Dan orang kenal siapa yang bawa. Ikram, siapa tu? Tu KPI-nya tak tercapai lagi lah. Marhalah ta'rif tu. Ikram, dia yang bawa fikrah macam tu dia nak Islam rahmah ke apa benda, apa yang dia faham tu. Tu KPI general untuk jemaah tu dalam konteks marhalah ta'rif as jemaah tadi seperti mana yang difahami dari Risalah Manhaj ni. Apa berlaku kalau lebih 40 tahun? Okey, kalau antum faham tadi dia lebih kepada setting of battalion Of course kita bila sebab tu anda cakap ini lepas tu nanti ada risalah lain yang datang lepas tu Contohnya Nizamul Usar kan.
Macam tu kerajaan dia. Kan sistem usrah. So maksudnya ini bukan maknanya manhaj, sebab tu nak cakap ini first risalah yang menggambarkan manhaj ikhwan. Daripada kosong kepada start nak ada katibah. So itu manhajnya. Kemudiannya ada bila dah kemudian later on Al-Banna gagaskan pula usrah tu. Nizam usrah tu. So ada perincian lain. So jangan risau pasal 40 tahun tadi. Sebab itu masa awal bayangan dia nak expand secepat mungkin katibah tu. So dia nak orang-orang muda dan sebagainya. Tetapi bukan nak kata dia ketepikan orang-orang yang veteran ni. Bila cakap pasal usrah dan sebagainya, sampai sekarang tak ada grad kan. Tak ada grad daripada usrah tu. So jangan risau pasal tu. Tu teknikal ketika itu. Boleh ke olah katibah ikut acuan sendiri? Apa ni acuan sendiri tu, ni cakap pasal program ke cakap pasal battalion tu? Macam mana kita nak ketahui dah cakap? Okay. Siapa yang bertanggungjawab merancang katibah? Okay. Dalam konteks ni, sebab dia dah ada ketika kalau kita nak relate dengan manhaj, risalah manhaj, setelah 10 tahun berdakwah dan menyebarkan fikrah dan apa semua tu, dia dah dikenali, sebab dah ramai orang yang associate dengan ikhwan tu sendiri, dah menjadi hardcore penggerak. Tu satu lagi interesting point sebenarnya. Kalau antum faham history, semua orang yang join usrah ikhwan dah gila-gila berdakwah dan dah gila-gila intimak dengan ikhwan in the first place. Kita ni terbalik. Maksudnya kita dah masuk usrah baru tolonglah dakwah, jomlah. Dia jadi sebab tu susah nak berdakwah. Kalau dakwah ikhwan tu dia ajak kepada jom, kalau antum bacalah apa risalah ila syabab ke semua, jom bantu umat sebagainya. Kalau aku nak berjuang untuk membebas aku nak berjuang untuk umat sebagainya, then antum digrupkan first step tarbiyah kan. So orang semua dalam tarbiyah tu tidak sabar-sabar untuk melengkapkan diri dia dengan disiplin yang tip-top dan sebagainya untuk boleh menyumbang. So itu quite interesting. So siapa yang bertanggungjawab kalau kita kata kat sini, sebab dia dah ada penggerak tu, itu first stage. Dikumpulkan, dilumatkan risalah ta'lim tu, semua faham apa yang nak buat. So dia balik ke kawasan masing-masing, bentuk katibah tu dengan piawaian tadi. So semua berfungsi begitulah. Sekejap, banyak soalan ni, tak sempat nak tengok dah. Allah, ada call pula ke? Soalan, adakah taklimat berkenaan expectation marhalah ikut sebelum naik marhalah mengikut satu standard program? Oh, interesting. Sepatutnya, pada ana, kalau antum faham maqasid fair tak? Adil tak kepada seseorang untuk dia accept jadi muntasib tanpa dia tahu apa akan jadi kepada dia lepas jadi muntasib? For sure tak fair kan? Di manakah keadilan di situ? Maksudnya dah jadi muntasib, awak dah jadi muntasib, nasib lah, wajib bayar isytirakat ni. Tak pernah cerita pun. Sepatutnya tak berlaku begitu. Sepatutnya antum satu dah dibiasakan infak sebelum muntasib. Keduanya, indikasi tu antum dah menggambarkan antum ready untuk sebahagian income antum wajib dibagi kepada jemaah. Antum dah ready benda tu. Otherwise tak mungkin nakib akan calonkan untuk jadi muntasib. Betul tak? Sebab itulah gambaran orangnya kan. So sama dengan benda lain. Maksudnya kalau ana jenis yang tak reti nak berlapik, biasanya ana agak tanya direct lah kan. Bukan tanya nak jadi muntasib ke tak. Awak nak ke hidup macam ni kan? Gaji awak memang ada jemaah punya hak. Kalau dia cakap awak nak ke hidup macam ni, kalau tu biasa-biasanya macam dah dekat dengan nak dicalonkan lah kan. Maksudnya anda dah yakin dia akan cakap ya dengan setiap soalan tu kan. Awak nak ke, maksudnya masa awak tu bukan hak awak, dia ada hak-hak jemaah dan sebagainya. So untuk keadilan sebab tu anak banyaklah menghadapi kes-kes bila anak deal dengan muntasib ke contohnya yang dia tak tahu itu expectation muntasib. Memang anak kesian lah, memang kesian. Dia macam antam, yelah, faham kan? Macam orang yang sign contract dengan something yang tak tahu, lepas tu ada pula dia punya benda-benda ni kan, tak pernah cakap pun sebelum ni kan, dia akan terasa terzalimi lah. Katibah yang disampaikan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna, adakah perlu menyesuai mengikut kawasan? Contoh kawasan yang kecil tapi medan amalnya banyak, adakah katibah yang dibentuk perlu mengikut medan amal? Itu dah masuk very technical tu. Benchmark, kalau kita tengok benchmark tadi tu, maksudnya ideanya ialah benda tu sentiasa berkembang, betul tak? Sebab kalau antum perasan kat situ, lepas setahun lepas setahun seseorang tu jadi ahli katibah tu, dan kalau dia perform dari segi apa-apa semua tu,
komitmen dia plus juga tu, dan semua orang orang kata apa tadi, mentestify dia ni perform, dia grad kepada nakib dan dia akan buat usrah baru kan. So lepas tahun muntasib tu semua jadi nakib katibah baru dah kan. Kalau antum faham flow dia begitu lah. Dan dia akan berkembang. Dia akan kumpul, maknanya sebab first kali kalau antum faham the backdrop of semua cerita ni, fikrah tu difahami oleh masyarakat kan. So dia akan saring siapa yang dah sampai level memang dah implement dalam hidup dia. Kalau antum ingat balik 4 kriteria muntasib tadi kan, memang dia dah berdakwah, memang dia dah ready dan sebagainya. So masukkan dia dalam usrah muntasib, bentuk katibah baru, jalanan. Lepas tahun dia pula buat katibah baru dan sebagainya. Itu cycle umum yang berjalan ketika itulah. Kalau nak cakap. So kalau balik kepada soalan ni, wallahu alam, sebab ana rasa dia punya cycle tu akan sentiasa membentukkan katibah yang baru, usrah yang baru lah kalau kita dalam konteks sekarang. Isu kita sekarang ni jadi problem lah sebab dah bertahun-tahun tu pun tak jadi nakib lagi kan. Tak tahu kenapa. Adakah dia ni yang dah bertahun-tahun ikut usrah, dah bertahun-tahun muntasib pun tak nak jadi nakib lagi? Itu satu masalah lah. Okey, mana pula lagi soalan ni? Sekejap, mana tak sempat scroll. Mouse ana ni problem ni, lompat-lompat. Macam mana satu katibah tu nampak macam seorang dua ikhwah saja beramal, kadang-kadang 3-4 masuliah. Maksudnya dalam katibah tu semua tak beramal Kalau soalan ni dia ada maknanya backdrop dia, maksudnya semua orang tu muntasib ke? Sebab kalau antum tengok 4 kriteria muntasib tadi, dia jadi pelik kalau antum kata ada orang tak beramal. Betul tak? Kalau antum tengok awal tadi, macam mana seseorang tu diconsider sebagai muntasib, ada 4 kriteria kan. Kalau antum faham 4 kriteria tu, mustahil ada orang yang cukup 4 kriteria tu tidak beramal. Betul tak? Sebab that's part of the criteria. Memang ready untuk beramal dan ready untuk memikul beban dakwah. So dia tak mungkin orang yang tak ada 4 kriteria tu masuk katibah. Kalau kita tengok storyline ataupun risalah manhaj ni, kita sekarang ni yang memikul isunya sebab kita kumpulkan orang yang tak beramal ni. Sedap cakap macam tu kan. Tapi itulah ceritanya. Maksudnya kita jadi macam mana nak merawat. Kita bukan macam Al-Banna tu, sebelum dia start katibah lagi dia dah ada lambakan orang yang beramal. So dia macam nak tanzimkan je. Kita ni dah ada tanzim of orang yang tak beramal kan. Tu kelakar tu lah. Itulah kelakar kita. Kiranya fungsi katibah dan usrah sama je, cuma beza jumlah ahli. Yes. Okey, sekarang ni sebab tu kita cakap bila dikecilkan dari segi fungsi detail, sebab tu kalau kita tengok tadi the whole yang kita kata wasilah tarbiyah kita sekarang, ada jasadi, ada rohi, ada fikri dan sebagainya, semua there. Setiap minggu dia dapat solid daripada malam sampai ke subuh, sampai lepas subuh, sampai sarapan tu lah. Sekarang ni mungkin kita dah pecah-pecahkan elemen tu, betul tak? Maknanya okey lah, liqa' usrah cover elemen ni. Ni anda bukan cakap pasal usrah pasal liqa' usrah tu. Liqa' usrah cover benda ni, katibah cover ruhi saja contohnya lah. So itu programnya kita dah pecah sebab kita ada riadah yang asing, kita ada daurah yang asing. So kalau kat situ tadi, dalam tu jugalah daurahnya, betul tak? Kalau kita perasan, dalam tu jugalah riadahnya. Setiap minggu tu dia macam riadah setiap minggu, daurah setiap minggu, ruhi setiap minggu, macam tu lah kot. Tapi sekarang kita dah pecah-pecah jadi ada wasilah yang pelbagai tu kan. So itu satu kalau nak difahami in context. Tapi semuanya itu itulah semua the full yang sepatutnya berjalan. Kalau sekarang mungkin dia dah terpecah-pecah dan wasilah yang berbeza, tapi parallel lah. Tetapi kalau kita nak refer kepada group tu, maknanya sebab group tu tak di replace group tu kita tak boleh cakap macam katibah yang dulu tu, sebab katibah sekarang mainly program wise ruhi, tapi katibah yang berkumpul tu sepatutnya masih batalion yang sama. Sepatutnya kita berkumpul tu masih, inilah ahli batalion kita kan, cumanya program kita pada malam ini adalah ruhi. Macam itulah. Dia sama macam orang kata usrah yang sebenar tu bukan masa liqa' tu je kan. Samalah katibah yang sebenar bukan masa program katibah tu saja. Sekejap, kat mana dah soalan ni? Okey. Dah semua Kukuan yang terlepas. Sejauh mana ahli katibah boleh berperanan sekiranya nakib katibah ada kekangan dan tidak dapat berfungsi? Kalau yang tadi tu dia report kepada maktab amah.
Kalau gitu kalau itu. Of course kita sekarang kita punya penyusunan, sebab kalau tuan faham dulu kenapa sampai ke terus rekod ke HQ kan? Sebab dia masih awal struktur macam tu Setiap kawasan tu baru nak bentuk ketibah-ketibah. So atas ketibah tu memang HQ lah. Kita sekarang taklah terus sampai ke HQ kan. Maknanya JKTMI lah kot. The first, okay, mungkin first kita sekarang ialah pengurus mahalah. Kalau tu pun tak boleh, JKTMI. Tu tak boleh, YDP. Jangan terus pergi contact HQ Ikram tu kan. So kita dah makin systematic, dia dah makin detailed. So tapi fungsi dia samalah. Maksudnya kita kena tahu lebih kurang kalau kat level ni tak berfungsi, kat mana kita nak bincangkan tu. So kalau pengurus mahalah dah contact tak dapat ni, JKTMI tak dapat, YDP, hopefully by that sepatutnya dah settle lah kan, by right. Of course itu satu isu kalau kita nak cakap dalam konteks aduan lah Tapi dalam konteks anda harap semua faham kot kita ni macam ni, kalau anda tengok lah siapa-siapa yang pegang jawatan-jawatan tu, tak ada yang tak sibuk dan kebanyakannya hyper sibuk dengan banyak topi dan sebagainya. So mood kita, hopefully kita pergi untuk offer solution lah. Anda nampak ada kekurangan sini, anda rasa anda boleh support ke situ, bagi anda ni, anda akan make sure akan jalan. Ataupun apa-apalah kita bincang sama kita, make sure kita sampai solution tu. Bukan kita just nak blame dan apa pun tu, kemudian kita pun tak provide any sumbangan Wallahualam. Sebab in the end kita semua nak bagi semua tu jadi, dan untuk manfaat kita bersama, untuk peningkatan kita bersama, in the end untuk manfaat semua masyarakat hopefully. Wallahualam. Kembali kepada anda sedar masa, unless kalau pengerusi macam ni, so anda kembalikan kepada MC insyaAllah.